Selasa. Cobaan. Baik, kita mulakan kuliah tauhid pada malam ini dengan kita sama-sama membaca Al-Quran ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala ikram wa salam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad. Ma min muttaqin wa qadaran jahilin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malul zalimun, innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Sadaqallahul azim. Ya bermaksud janganlah kamu menyangka Allah Subhanahu wa ta'ala itu lalai terhadap apa-apa yang dikerjakan oleh orang yang zalim di kalangan kamu. Hanya saja mereka itu ditangguhkan azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehinggalah pada satu masa mata mereka akan terbelah melihat azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Yang bermaksud siapa dikenaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan kebajikan nasihatkan pahaman di dalam agama. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa hadan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin bid'ah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati ila al-khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbi wa sawabi subhanahu. Yang saya hormati silakan Tuan Imam, selanjutnya silakan Tuan Bilal, kemudian pengurusi masjid, jatuh kuasa masjid, Tuan Haji, Tuan Hajah, para asatizah, tuan-tuan dan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan izin Allah sekali lagi tuan kita dapat bersama malam ini untuk kita sambung pembahasan kitab bermata ilmu tauhid ataupun Jawharatut Tauhid. Muka surat apa? 367 kan? 366. Mengembalikan mata qatadah. Betul. Baik. Kita masih lagi dalam pembahasan fi syair yang ke berapa itu?
Baik syair yang ke-73, di mana Syekh Ibrahim Lakani menyebut wa mu'jizatuhu kasiratun urar minha kalamullah mu'jizul bashar. Dan mukjizat Nabi Muhammad SAW itu adalah banyak dan terang. Di antaranya adalah kalamullah, minha kalamullah mu'jizul bashar, yang melemahkan manusia dan daripada berucap dengannya. Jadi antara mukjizat Nabi ini, antaranya yang paling besar kalamullah lah, ataupun Quran. Kemudian antara yang lain insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan. Insyiqaqul qamar maksudnya terbelah bulan. Kemudian yang ketiga taslimul hajar wassajar, mengucapkan taslim atau mengucapkan salam oleh hajar batu, wassajar dan juga pokok kayu, mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Baik, kemudian yang lain tasbihul hasa. Tasbihul hasa maknanya bertasbih segala batu-batu kecil ataupun batu-batu kerikil pada telapak baginda Rasulullah, pada telapak tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang masyaallah, tasbihul hasa, ijaan hasa ila alif lam ha sad, ya tak ada titik, ya tak ada titik lah. Tasbihul hasa fi kafihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada telapak tangan ataupun di atas telapak tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat haninul jaza. Haninul jaza, hanun ya nun hanin, jaza alif lam jim zal ain. Jaza ni mana kurma lah, an-nakhlah, bermakna an-nakhlah mana kurma. Jaza haninul jaza, mana kerinduan batang kurma kepada baginda Rasulullah SAW. Itulah tempat mimbar lah, yang pada permulaannya dijadikan sebagai tempat mimbar baginda Rasulullah SAW ketika menyampaikan khutbah. Kemudian yang kelima, ini malam ni kelima lah, raddu ainul qatarah. Raddu ainul qatarah ina salat an khaddihi, mengembalikan mata Qatadah ketika mata itu keluar ke atas pipinya, atas pipinya Qatadah. Jadi peristiwa yang demikian berlaku ketika waktu peperangan Uhud, tuan-tuan. Fi ghazwatul Uhud, ghazwah ni peperangan. Zalika li annahu kana yattaqi biwajhi as-sahab anna Rasulullah fi ghazwatul Uhud. Perkara ini berlaku ketika peperangan Uhud, di mana Qatadah berusaha melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wajahnya, tuan-tuan, masya-Allah. Wazalika annahu kana yattaqi biwajhi, dengan wajahnya, dia lindung dengan wajahnya. As-saham sinha alaihi mims, ataupun sahmu ni panahlah. An Rasulullah SAW, daripada terkena kepada baginda Rasulullah SAW. Maka sebuah anak panah ataupun satu anak panah fasaba ainuhu sahmun, jadi kena satu anak panah sebelah matanya Nabi, sebelah matanya Qatadah lah, sebelah matanya Qatadah, lantas mata itu keluar ke atas pipinya, masya-Allah. Keluar mata kan. Begitu sekalilah dia melindungi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Qatadah mengambil mata yang keluar itu dengan tangannya, fa'akhazaha biyadihi wa sa'a biha ila Rasulullah. Jadi diambil dengan tangannya,
yang keluar itu, maka Qatadah mengambil mata yang keluar itu dengan tangannya dan segera berjalan menuju kepada baginda Rasulullah SAW. Falamma ra'a fi kafihi dama'atil ainu. Jadi tatkala beliau melihat sebelah mata Qatadah berada pada telapak tangannya, maka menangislah baginda Rasulullah. Falamma ra'aha fi kafihi, bila dia melihat akan matanya Qatadah itu berada fi kafi. Kafi ini telapak tangannya lah. Kan dumiatil ainu, maka mengalirlah keluarlah menangislah Nabi lah, mengalir mata Nabi SAW bila melihat pada kejadian tadi. Masya-Allah. Waqala, dan berkata Nabi, in syi'ta sabarta wal jannah wa in syi'ta radattaha. Kalau engkau hendak, engkau boleh bersabar dan bagi engkau tu syurga, dia kata. Jika engkau mau, kau boleh bersabar dan bagi engkau syurga. Wa in syi'ta radattaha. Kalau pernah, aku boleh doakan untuk kembalikan mata engkau lah pada Allah laka. Lalu aku berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untukmu hingga tidaklah kau kehilangan sesuatu. Pada Allah laka falam tafid minha syai'a. Itu ucapan Nabi lah ketika Nabi berkata kepada Qatadah tadi. Jadi apa jawapan daripada Qatadah? Ya Rasulullah, inna jannata la jazaa'ul jamil wa aqa'ul jalil walakinni rajulun mubtala yuhibbun nisa wa khafu ayyakulna awar. Dia kata, ya Rasulullah, sebenarnya syurga itu balasan yang bagus, balasan yang sangat cantik lah, jazaa'ul jamil wa aqa'ul jalil, kan, dan pemberian yang agung. Walakinni rajulun mubtala, tapi aku ni lelaki yang tertimpa penyakit cinta kepada para wanita. Maknanya dia ada isteri yang ramai lah gitu. Walakin rajulun mubtala yuhibbun nisa, dengan mencintai perempuan. Wa khafu ayyakulna, dan aku takut perempuan atau isteri nanti akan berkata kepadaku, dia kata awak, mana kau ni orang buta, gitu. Kan, kau ni lelaki buta mata sebelah, dia kata. Maka tidaklah mereka akan datang kepada aku lagi. Walakin la turataha, sudah tentu dia tak akan suka lah pada aku lagi. Si aku nanti mungkin dah tak suka lah, benci dengan aku, gitu. Sebab mata dah sebelah, dah tak ada kan, dah kelompong, mata tak ada. Fatasallallahu li al-jannah, maka dia tu, ya Rasulullah, mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepadaku akan syurga, dia kata. Farataha fi mawdiha, maka kembalikanlah pada tempatnya, kembalikanlah mata aku ni pada tempatnya balik, ya Rasulullah. Jadi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma ki Qatadah kama waqa wajhun nabika. Ya Allah, ya Tuhanku, peliharalah Qatadah. Allahumma ki Qatadah kama waqa wajhun nabika waj'alha ahsana 'ainaihi wa ahaduma nazran. Ini dah masalah kan doanya. Dalam kitab Arabnya Hasyiah Bajuri. Dalam kitab Hasyiah Bajuri syarah pada tauhid, dia kata apa doa dia dalam bahasa Arab? Allahumma qi Qatadah kama waqa wajhun nabika waj'alha ahsanu 'aini wa ahaduma nazran. Ya Allah, Tuhanku, peliharakan oleh kamu akan Qatadah sebagaimana engkau melihara akan wajah Nabi engkau. Faj'alha, maka jadikan akannya ahsanu ainai, sebaik-baik mata lah, sebaik-baik salah satu dua mata tadi. Wa ahaduma nazran, dan salah satu pada kedua mata tadi nazran. Nazran maksudnya tajam pandangan dia. Tajam pandangannya lah. Fokuslah gitu. Terang, penegang. Banyak orang mata kan.
Kadang mata tak terang, kan? Abu je. Tak apa nampak. Wakana zilka, wakana la tarmadu iza ramatil ukhra. Dan Qatadah kembali, mata dia kembali seperti sedia kala dengan kedua mata yang utuh, akan tetapi mata yang dikembalikan oleh Rasulullah SAW tadi mata yang paling baik, mata yang paling baik dan paling tajam pandangannya, dan tidak pernah sakit ketika mata yang sebelahnya menderita sakit. Masya Allah. Kan? Jadi kalau satu mata itu sakit, satu mata lagi yang asalnya mata terkeluar tu yang dikembalikan semula, mata tadi sebenarnya lebih terang lah. Lebih terang daripada mata yang asalnya tu memang tak terkeluar tadi. Jadi mata terkeluar tadi yang kembali ke semula ke tempat tadi, rupanya mata itu yang paling terang. Masya Allah. Itulah kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada Qatadah tadi. Baik, kemudian yang kedua, sini yang keenam. Mukjizat yang keenam, kesaksian biawak ataupun top. Biawak pada pasir. Bukan biawak kita ni. Biawak kita lain kan. Ini biawak pada pasir top. Dalam bahasa Arabnya kasyahadatin top binubuwatihi. Kesaksian biawak dengan nubuat kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pernah berada pada satu pertemuan yang diadakan oleh sebahagian sahabat-sahabatnya. Lalu datanglah seorang Arabi. Faja'ahu Arabi wa qad sada dabban. Datang seorang Nabi yang mana Arabi ini dia telah memburu ataupun menangkaplah seekor top. Faqala Arabi, lalu berkatalah Arabi, Arabi tadi, siapa ini? Dia kata, man haza. Dia bawa dop tadi, dia datanglah kepada Nabi dan juga para sahabat tengah tu. Tadilah, betul tu. Lalu dia pun berkata, sambil dia pegang dop tadi, man haza, siapa ini? Lalu para sahabat pun menjawab, Nabi Allah. Inilah Nabi Allah, mana baginda Rasulullah SAW. Faqala lalu dia berkata, Wallat wal Uzza la amantu bi illa ayyumana hazallah. Dia kata, demi Lata dan Uzza, aku tidak beriman dengannya. La amantu bihi illa ayyumana bihazallah. Aku takkan beriman dengan dia sehingga berimanlah top ini. Aku takkan beriman dengan Muhammad ini kecuali beriman top. Masya Allah. Fatarahu baina yadayhi. Lalu dia pun mencampakkan dok tadi ke bawah, di depan. Di depan baginda Rasulullah SAW. Faqala lalu dia berkata, ya Tok, wahai Tok. Wahai Tok, dia panggil Tok tu. Fa'ajabahu lisan mubin yasma'ul qaum jami'an. Bila dia kata ya Tok, maka tiba-tiba Tok tu jawab. Fa'ajabahu lisan mubin. Lalu Tok tu menjawab dengan lidah yang fasih, yang mendengar akannya oleh kaum jami'an. Mana semua dengar. Semua dengar apa yang dikata oleh baginda Rasulullah. Tadilah apa yang dijawab oleh Tok tadi. Maka dia kata, aku penuhi panggilanmu, labbaik wa sa'yadaik ya Zainun man wafa qiyamah. Lalu berkata, aku penuhi panggilanmu dan semoga keberkahan untukmu wahai hiasan yang akan menepati hari kiamat. Dia kata, man wafa yaumil qiyamah ya Zainun man wafa yaumil qiyamah. Wahai Zain mana hiasan yang akan menepati hari kiamat. Dia kata, lalu Nabi pun berkata, siapakah yang kau sembah? Dia kata, man ta'budu. Dia kata, Nabi pun kata kepada biawak tadi, man ta'budu, siapa yang kau sembah? Lalu dia berkata, allazi fis sama'i yarshu,
Yang kusembah yang duduk kat langit, yang di langit itulah arasnya, dia kata. Yang kusembah ni ialah zat yang di langit itu yang terdapat arasnya. Wa fil ardi sultanuhu, dan daripada bumi itulah terdapatnya kerajaannya. Dia kata. Dan bumi pula terdapatnya kerajaannya, dia kata. Wa fil bahri sabiluhu, dan pada laut itulah jalannya. Wa fil jannati rahimtuhu, dan pada syurga itulah rahmat dia. Wa bin nari iqabuhu, dan pada neraka itulah balasannya. Pada neraka itulah balasannya, tuan-tuan. Tapi dalam terjemahan tak ada. Terjemahan tak ada. Tapi dalam bahasa Arabnya dia ada kata sini. Allazi fis sama'i arshuhu wa fil ardi sultanuhu wa fil bahri sabiluhu wa fil jannati rahimatuhu wa fil nari iqabuhu. Dia kata. Yang kusembah ialah yang terdapat yang di langit itulah terdapatnya arasnya, itu Allah Ta'ala lah. Dan pada bumi itulah terdapatnya kekuasaannya, sultanuhu. Wa fil bahri sabiluhu, dan pada laut itulah terdapatnya jalannya. Wa fil jannati, dan pada syurga itulah rahmatnya. Wa fil nari iqabuhu, dan dalam neraka itulah terdapat iqabnya, balasannya. Lalu dia berkata, qala faman ana. Faman ana, maka siapa aku? Qala, berkatalah ya Rasulullah SAW, qala Rasulullah Rabbul Alamin. Lalu Nabi pun tanyalah dengan dok tadi, dia kata, faman ana, aku ni siapa? Lalu dok tadi menjawab, Rasulullah Rabbul Alamin. Engkaulah Rasul Tuhan sekalian alam. Kan? Wa khataman nabiyyin, dalam kau sudah segala nabi. Wa qad aflaha man sadaqaka, dan sungguh telah menanglah orang yang membenarkan kau. Wa khaba man kadzabaka, dan telah rugilah orang yang mendustakan kau. Fa aslama arabi, lalu Islamlah Arabi tadi. Nampak? Islamlah Arabi tadi kan. Pilihan terjemahan tu dia tak adalah. Tapi dalam Arab ni adalah. Dia ada terjemah sikit kan gitu. Dia waktu menjawabkan. Agak situ. Baik, jadi akhirnya kan si Arab Badui tadi pun fa aslama Arabi, lalu Arab Badui tadi pun berimanlah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat yang ditakhrijkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Shaghir dia. Okey. Kemudian kita lihat perkataan musannaf. Sebenarnya perkataan musannaf dengan mu'jizul bashar. Dalam bait syair itu kan dia ada sebut, dia kata wa mu'jizatuhu kasiratun gural minha kalamullah mu'jizul bashar. Dia kata. Dan mukjizat Nabi Muhammad itu adalah banyak dan terang. Di antaranya adalah kalamullah yang melemahkan manusia. Jadi perkataan musannaf dengan mu'jizul bashar artinya adalah yang menjadikan para manusia lemah untuk menentangnya. Ajizina an mu'aradatihim wa ityanu bimislih bal kullu makhluqat kadzalika ijma'an. Ini sebutkan bagi kita bahawa semua manusia lemah untuk menentang segala mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semua makhluk tidak akan mampulah untuk menentang mu'aradah ni menentanglah ataupun nak mendatangkan seumpamanya. Dalam bahasa Arab dia kata yasiruhum mu'jizina an mu'aradatihim wa ityanu bimislih. Maknanya semua lemah nak tentang mukjizat Nabi tadi. Wa ityanu bimislih, dan mendatangkan seumpamanya pun mereka tak mampu. Nampak? Ini menunjukkan kepada kelemahnya kita lah. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Quran, dia kata qul la in ijtama'atil insi wal jin ala ayatu bimisli hadzal Quran la ya'tu bimislihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Qul kata oleh Muhammad, la ini jidid, dan jikalau berkumpul, mana ijtama'atil ins, mana berkumpul segala jin dan juga manusia, ala ya'tu bimisli hadzal Quran,
untuk mendatangkan sesuatu dengan Quran, la ya'tu bimislih, nescaya mereka tak akan mampu mendatangkannya. Walau kana ba'dhum li ba'din zahira, sekalipun sebahagian kamu membantu di atas sebahagian yang lain. Mana? Sekalipun bantu-bantu gotong royong sama-sama nak nentang ataupun nak lawan, nak mujizat yang didatangkan kepada baginda Rasulullah SAW, nescaya mereka tidak akan mampu untuk mendatangkannya. Jadi dengan sebabnya dikhususkan manusia dan jin, sedangkan seluruh makhluk adalah seperti itu kerana dari keduanya dapat terupa atau tergambar wujudnya penentangan. Jadi kenapa dalam ayat ini disebut manusia dan jin? Kenapa tak sebut malaikat ataupun yang lain-lain dan sebagainya, makhluk yang lain? Kenapa? Kerana kedua-dua inilah, jin manusia inilah yang banyak menentang. Dia kata, li'annahuma allazani yatasawwaruna minhuma al-mu'aradah. Kerana daripada keduanya lah akan tasawur, tergambar daripada keduanya penentangan. Kerana sebab manusia tu dan jin kebiasaannya menentang, suka menentang. Okay. Jadi berbeza halnya dengan selain keduanya, seperti malaikat. Kenapa? Kerana keismahan mereka. Ismah, mana terpelihara mereka daripada melakukan dosa. Bihilafin bighairihima kal malaikah li ismatihim, kerana ismahnya mereka, kan terpeliharanya mereka, kerana mereka itu tak didatangkan nafsu, tidak diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi sifat penentangan tidak wujud kepada malaikat. Dan musannaf hanya membatasi antara manusia kerana mereka lah yang menentang terhadap yang demikian perbuatan. Musannaf tadi mana pengarang lebih mengkhususkan pada manusia saja. Walaupun dalam Quran itu disebut jin dan manusia, tapi musannaf lebih fokus kepada manusia, dia kata. Kerana manusia inilah sebenarnya yang banyak penentangan, dia kata. Kemudian dalam kisah itu kan disebut mu'jizul bashar. Mu'jizul masa lemahlah manusia. Dia tak sebut dalam kisah mu'jizul bashar wal jin. Dia tak sebutnya tu. Walaupun dalam Quran disebut jin manusia yang banyak menentang. Tapi dalam kisah itu musannaf ataupun Syekh Ibrahim Al-Qani dia tak sebut jin. Dia hanya sebut mu'jizul bashar. Dia tak sebut mu'jizul jinni wal bashar. Dia tak sebutnya tu. Boleh kan faham? Jadi lebih khusus pada manusia. Okay? Jadi musannaf hanya membatasi antara manusia kerana mereka lah yang menentang terhadap demikian dengan perbuatan. Sebab yang banyak menentang ni manusia. Okay. Kalau Nabi Muhammad SAW pun dia menentang manusia lah. Itulah kaum Quraisy, pengusaha-pengusaha Quraisy seperti Abu Lahab, Abu Jahal dan sebagainya lah. Kemudian dalam Bishai disebut kata al-bashar. Maksud bashar ialah wal bashar hum Banu Adam. Jadi maksud dengan bashar ialah Banu Adam, itu adalah anak Adam. Dan kenapa disebut anak Adam? Sammu bizalika li badwi basharatihim allati hiya zahirul judi. Dinamakan mereka itu sebagai bashar kerana nyata bashar mereka, nyata kulit mereka. Li badwi basharatihim allati hiya zahirul judi, kerana zahirlah kulit mereka. Kulit mereka itu zahir. Kalau binatang kan kulit tak zahir, dia ada bulu-bulu pelepah tu kan, yang hubungan kan. Jadi manusia ni dia zahir kulit. Allah alam lah. Sebut sini. Jadi sebab dinamakan bukan kerana kenampakan basyarah ataupun kulit luar mereka. Kulit mana mereka nampak, jadi mereka jadi disebut situ al-bashar. Al-bashar juga boleh bermakna gembira. Tapi di sini bukan makna gembira. Wabashiril ladzina amanu kan, wa ta'ala berikan kabar gembira kepada orang beriman. Baik, kemudian mengenai sekumpulan Al-Quran itu dapat mengijaz, melemahkan tidaklah ada khilaf. Tidak ada khilaf, dia kata.
Wala khilaf fi anna al-Quran bi jumlatihi mu'jiz. Tiada khilaf sesungguhnya Quran itu daripada satu jumlah Quran itu dia mu'jiz, mana melemahkan penentang dia. Melemahkan penentangnya, tiada khilaf lah. Hanya khilaf itu pada bahagian Quran yang terpendek yang dapat mengijazkan. Yang hilaf pada sebahagian ayat, mungkin bagi yang pendek lah. Tapi kalau Quran daripada satu jumlah Quran tu, yang ada 114 surah, yang 6,000 ayat kan, daripada satu jumlah Quran tu, tidak ada satu pun yang mampu untuk menentangnya. Jadi mana tidak boleh benda lain mengijazkan dia, tidak boleh benda lain yang melemahkan Quran itu. Okey, kalau itu daripada satu jumlah Quran lah. Cuma khilaf kalau ayat-ayat pendek. Kalau daripada sudut pandang pendek, mana ayat yang pendek lah gitu. Hanya khilaf itu pada bahagian-bahagian Quran yang terpendek, yang dapat mengijazkan ataupun tidak mengijazkan. Dan jumhur ahli taqiq memilih bahawa bahagian Quran yang terpendek yang dapat mengijazkan adalah surahnya yang terpendek. Surah yang terpendek ataupun 3 ayat. Dia kata. Semana kalau ada 3 ayat itu, mana dia boleh mengijazkan, melemahkan penentang dia. 3 ayat saja. Ataupun satu surah pendek itu dia boleh mengijazkan, melemahkan penentang dia. 3 ayat. Ini pendapat jumhur ulama lah, jumhur ahli tahqiq menkuat lah. Kemudian Qadiyat pula berkata, yang terpendek adalah surah Qasas atau satu ayat atau beberapa ayat yang seukuran dengannya. Ini pun boleh juga mengijazkan, mana melemahkan penentang dia, walaupun surah yang pendek, surah Qasas 3 ayat kan, 1 ayat kan. Ataupun satu ayat pun boleh juga dikatalah di pandangan dia, daripada Qadiyat. Semana satu ayat pun boleh melemahkan penentang dia. Ataupun mungkin beberapa ayat yang seukuran dengannya lah pun boleh menentang, melemahkan penentangnya, boleh mengijazkanlah, melemahkan penentangnya. Itu Quran itu disebut ijaz. Ijaz ain jim ain alif ain jim alif zai, ijaz. Mengijaz. Ada boleh mengijazkan, melemahkan penentang-penentangnya. Kemudian menurut Zahir pendapat pertama bahawa satu ayat atau 2 ayat tidaklah dapat mengijazkan, meskipun dia mengimbangi 3 ayat atau satu surah dalam hal panjangnya seperti ayat kursi, dia kata. Ini pendapat Zahir lah. Menurut pendapat Zahir pendapat pertama, bahawa satu surah atau 2 ayat tidak dapat mengijazkan, melemah penentangnya, meskipun dia mengimbangi 3 ayat atau satu surah dalam hal panjangnya seperti ayat kursi. Sedangkan yang pertama bahawa ayat yang panjang dapat mengijaz seperti hanya 3 ayat. Ini pendapat pertama lah. Ini berkenaan dengan khilaf lah, berkenaan ijaz sendiri lah, itu. Dan para ulama berselisih pendapat mengenai rupa ijaz itu macam mana. Para ulama ini mesti pendapat mengenai macam mana rupa ijaz, macam mana bukan melemahkan tu. Rupa dia nak tasawuf, nak tergambarkan macam mana ijaz itu melemahkan penantang tu maksudnya. Satu pendapat menyatakan keadaan Allah Ta'ala yang memalingkan mereka daripada mendatangkan yang seumpamanya, beserta keadaan mereka itu mampu atas demikian. Itu satu pendapat lah berkenaan dengan macam mana dikatakan ijaz. Macam mana dikatakan ijaz. Mana tadi? Okey, wakilah dikatakan ini pun satu pendapat lemah juga kan. Macam mana buat ijaz itu? Kaunullah Ta'ala sarafahum anal ityan bimisrih ma'a kaunihim qadirina 'ala zalika. Keadaan Allah Ta'ala itu yang memalingkan mereka daripada mendatangkan seumpamanya.
kaunu Allah Ta'ala sarfahum anil ityani bimisli ma'a kaunihim qadirina ala zalika. Itu maksud ijaz itu. Mana maksud melemahkan penentang. Di mana kadang Allah Ta'ala memalingkan mereka, mana yang mereka yang tersuku dengan Quran tadi, memalingkan mereka daripada mendatangkan yang seumpamanya ayat tadi ataupun surat atau surah beserta keadaan mereka itu, yang orang-orang menentang tadi, sebenarnya mereka mampu atas demikian. Jadi tapi walaupun mereka mampu, sebenarnya Allah Ta'ala palingkan hal gitu. Dan pendapat ini dinamakan sebagai qaulu sirfah. Qaulu sirfah. Qaf waw lam alif lam sad ra fa marbutah. Qaulu sirfah. Istilahnya qaulu sirfah. Maksudnya Allah Ta'ala memalingkan mereka, mana musuh tadi, daripada menantangkan seumpamanya beserta keadaan mereka itu sebenarnya mampu untuk melakukan demikian. Jadi Allah Ta'ala lemahkan dia sehingga dia tak mampulah. Itu. Pada saya mampu. Baik. Sedangkan jumhur ulama, wallazi zahaba ilaihi jumhur anna wajha ijazihi kanu fi ala tabaqatil balaghah al-fasaha ma'a istimalihi ala al-ihbari bil mughayyibat wa taqal ulum wa ahwal al-mabda' wal ma'an. Sedangkan ulama dalam pendapat bahawa rupa ijaz itu, dia kata, macam mana rupa ijaz? Macam mana rupa lupah ni? Rupa ijaz itu adalah keadaannya pada tingkat balaghah atau fasah yang tertinggi beserta terkandung berita-berita tentang perkara yang ghaib dan kedalaman-kedalaman ilmu serta keadaan-keadaan di dunia dan akhirat, dan juga selain demikian daripada perkara-perkara yang tidak terhitung. Dia kata wa ghairu zalika mimma la yahsab. Termasuk dengan orang kata ijaz tadi, dia kata. Dia kata macam mana dia kata ijaz tadi, mana lemah orang menentang tadi, dia kata kaunuhu fi ilal tabaqatil balaghah, mana kedudukannya keadaan dia pada satu tingkatan balaghah yang tinggi. Dia tu kedudukan bahasa yang sangat tinggi lah segi balaghah dia, fasahah dia juga. Di samping itu terkandung dalam ayat itu segala khabar-khabar perkara gaib, cerita-cerita gaib pun masuk juga dalam ayat atau perkataan tadi. Dia kata ma'a istimalihi ala ikhbaril mughayyibat, mana terkandung juga dalam khabar-khabar cerita-cerita bergaib, wa daqaiqul ulum, mana benda-benda ilmu yang halus pun masuk dalam tu. Kan? Keadaan dunia, ahwal al-mabda' wal ma'ad, mana keadaan dunia dan juga ma'ad ni, mana keadaan akhirat lah. Wa ghairu zalika mimma la yahsab, dan daripada selain tadi yang tidak terhitung. Tak terhitung banyak kan. Terlalu banyak balaghah dia, masalah banyak orang kata rahsia-rahsia, asrar-asrar rahsia terdapat dalam ayat tadi, sehingga kan mana penentang-penentang tadi semuanya terdiam. Terdiam, tak mampu untuk berhujah, kan? Apalagi ada istilahnya apa kalau Nabi itu jawami'il kalim. Jawami'il kalim ni, Nabi ini dia suka menggunakan perkataan yang ringkas tapi maknanya mendalam. Perkataan ringkas tapi makna yang mendalam. Mana setiap ayat hadis itu kalau dikupas panjang lebar, kan? Tengoklah tuan-tuan tafsir surah Fatihah aja. Surah Fatihah pun menjela-jela kan para ulama mentafsirkan. Bismillah dia kadang menjela-jela, kan? Menguraikan bismillah saja tuan-tuan. Masya-Allah, kan? Itu dikatakan jawami'ul kalim. Dan pada pendapat inilah yang sahih di dalam rupa ijaz. Okey, ini pendapat yang sahih berkenaan dengan kata macam mana dikatakan ijaz itu, macam mana lemahnya orang menentang tadi. Keadaan dalamnya tadi dia kata terkandungnya macam-macam benda, kan? Tingginya dia punya tabaqat balaghah, mana tinggi dia tingkatan balaghah dia, tingginya dia punya tingkatan fasahah dia,
Kemudian dalam tu pula terkandung pula macam-macam rahsia kan. Asrar, macam-macam rahsia, cerita-cerita benda-benda gaib. Kemudian daqaik ulum, maknanya halus je ilmu dia. Pasal ilmu dia sangat halus. Daqaik. Kemudian cerita pula tentang bab-bab dunia, bab akhirat dan sebagainya. Terkandunglah ayat yang dibaca tadi lah. Inilah pendapatnya. Ini dalam usul ijaz. Masya-Allah. Okey, selesai. Baik. Cukup. Datang kita sambung lagi masalah Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan bebasnya Sayyidatina Aisyah daripada berita bohong atau fitnah. Wallahu a'lam. Bersyarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma taj'alna minna wa yaqinan sabiqa wa ala mutakabbara wa halalan barakatan katsira. Wa sayyidina ya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifatika wa ta'ala al-alamin. Allahumma faqina fi din, Allahumma faqina fi din. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan maksuma. Rabbana ta'ala lana wa bainal qawmina bil haqq wa antum al-hadiin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Qaballahu minkum.